Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد. Dimuliakan Tuan Imam barisan pegawai masjid Nazir dan ahli jawatankuasa Masjid Sayyidatina Khadijah, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kehadirat Allah Ta'ala kerana diberi kekuatan untuk hadir ke rumahnya, ya? Dan masih diberi peluang untuk masjid ini dibuka. Kono macam selama KL wilayah tutup dah, okay? Baik. Allah SWT berfirman dalam suratul Ankabut ayat 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Surah Al-Azim. Maksud dia utlu, bacalah, ya? Bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan apa yang diwahyukan kepadamu, ma uhiya ilaik minal kitab, dari Al-Quran. Allah SWT suruh baginda Nabi SAW bila dah dapat wahyu, kan? Wahyu ni disampaikan pula pada umatnya, itulah para sahabat, kan? Sahabat kepada generasi seterusnya, sambung sehingga kita pada hari ini dapatlah kita baca Al-Quran setiap hari. Macam mana cara Nabi SAW membaca, macam itulah kita dapat hari ini daripada para alim ulama, ya, guru-guru Al-Quran khususnya. Al-Quran ini mesti disampaikan dan mesti dibaca. Kemudian setelah itu Allah SWT suruh apa? Wa aqimis salat, dan dirikanlah solat, ya? Allah Ta'ala memerintahkan kita ni supaya mendirikan solat. Maknanya keyword itu, kata penting yang kita ambil, dirikan solat. Lebih daripada itu, Allah Ta'ala sebut pula, Allah Ta'ala bagi tahu pula dekat kita hasil dia. Dia suruh buat, kan? Dia kata dirikanlah solat. Kalau dah buat, apa akan jadi? Kita kan dah buat apa yang macam Allah Ta'ala suruh, apa akan jadi kan? Itulah dia
hasil solat yang didirikan, yang diperintah tadi kan, yang didirikan dengan sempurna, mesti ada tujuan dia, kan saja-saja suruh buat kan. Apa dia punya hasil dia? Nombor satu, kekuatan jiwa di dalam diri. Jiwa kita akan kuat tuan. Di mana kekuatan ini berupaya tahan diri kita. Tahan diri daripada apa pula? Daripada melakukan dosa besar dan dosa kecil. Lepas Allah Ta'ala suruh dirikan solat tadi, ayat selepas tu kan, innas solata, sesungguhnya solat. Solat apa? Tu solat yang Allah Ta'ala suruh kita diri kata. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang diri itu dapat berupaya menahan diri, mencegah, menghalang, tanha, mencegah daripada fahsya dan munkar, iaitu dosa besar. Fahsya itu dosa besar lah. Munkar dosa-dosa kecil. Itu hasil dia, hasil dia. Dengan sengaja dan dalam keadaan kita tahu pula tu dosa dia tadi. Kita tahu benda tu berdosa kan. Sengaja dilanggar, sengaja dia buat terhadap kesalahan perbuatan tersebut. Kita bukan tak tahu benda yang kita nak buat tu betul ke salah, tahu kan. Tapi apa sebab dilunggah juga, apa sebab dilontung juga benda ni kan. Sebab apa? Sebab tak ada hasil tadi tu, tak ada. Jiwa tu tak kuat tuan-tuan. Bila jiwa tak kuat, tak mampulah untuk dia menghalang tubuh badan dia ni, diri dia daripada melakukan fahsyak dan munkar. Oleh sebab itu, dengan memiliki kekuatan ni tadi, kekuatan jiwa tu tadi, dia pegang jiwa kita, seseorang itu dinamakan hidup beragama. Barulah hidup beragama namanya. Kan? Ini bermaksud solat yang kita buat setiap hari, satu hari 5 waktu ni kan, dia merupakan satu ibadah khusus, khas, ibadah yang khas, di mana Allah Ta'ala syariatkan, disyariatkan. Apa tujuan dia? Tujuan Allah Ta'ala buat, jadikan solat itu, syariatkan solat itu, tujuan dia nombor satu, tujuan solat itu untuk kekal. Nombor satu untuk kekal, kan? Perkataan yang penting tu kekal. Yang nombor dua, tujuan disyariatkan solat untuk suburkan. Bukan sekadar kekal, maknanya di-upgrade lagi, mana ditambah baik, ada penambahbaikan, disuburkan. Dan kita tanam pokok lah tuan. Tak jadi kalau tanam tu biar macam tu, harapkan hujan siram, kita tak letak baju, tak trim dia elok-elok, siram air, kan? Apa kan jadi tumbuhan pokok tadi? Dia macam tu je lah. Silap-silap korek mati kan. Jadi apa yang nak dikekal, apa yang nak disuburkan ni tadi, itulah dia agama. Tu tujuan solat yang disyariatkan kepada kita ni, tujuan Allah Ta'ala jadikan syariatan solat itu untuk mengekalkan agama dalam diri kita. Alhamdulillah, rata-rata kita ni lahir-lahir dia Islam tuan-tuan. Itu nikmat yang memang tak boleh dijual beli. Kalau lah ada orang nak beli kita punya iman ataupun agama ni kan, betul lah, ada 1 bilion kata, boleh saya beli kamu punya iman tak? Boleh saya beli agama kamu tak?
saya bayar 1 bilion. Nak ke kita bagi tadi? Kalau lah benda tu boleh dijual beli, iman tu boleh dijual beli, tak sanggup kita dah. Sebab apa? Kalau dah dicabut agama tu daripada diri kita, kehidupan selepas ni nanti tuan-tuan, ya, kehidupan yang akan kekal selama-lamanya, kata kehidupan akhirat ni, kita takkan merasa nikmat yang kekal tu syurga. Itu mahal. Nilainya tidak ternilai dengan seisi alam ni. Islam yang ada dalam diri kita tu. Itulah tujuan solat ni. Dia nak kekalkan, dia nak maintainkan agama yang dah sedia ada dalam diri kita. Alhamdulillah, memang kita lahir Islam. Bukan sekadar nak kekalkan, tetapi dia nak subur, dia nak tambah baik. Cuma dekat kebiasaan di Malaysia ni, nak suburkan tu lambik kan. Tengok contohnya pembahagian staff ni, 60 tahun ke atas ni tak ada tulis. Yang bila tak ada tulis tu, ni 60 tahun ke bawah lah. 59, 58, 57, 56, 30 lebih, kan? Ya. Nah, kalau yang 60 ke bawah dengan 60 ke atas, mana lagi amal? 60 ke atas lagi amal. Ya. Orang kita ni biasanya dia nak berubah jadi baik tu bila dah tua bangkor, tuan. Bila dah pencen. Kau pun tak lagi saja. Pencen nanti apa ya? Pencen nanti. Mujur ada umur panjang. Mujur sampai tapi kalau yang mati sebelum pencen tadi apa jadi? Tak ada harapan, ya. Ya, alhamdulillah, maknanya untuk suburkan agama tu dalam diri tuan-tuan, dia orang kita ni trend dia tunggu pencen baru nak jadi baik. Ya, baru nak buat benda yang sepatutnya. Terbalik, salah. Sepatutnya daripada muda lagi agama tu mesti kita suburkan. Ya. Barulah Allah Ta'ala sayang dekat hamba dia kan. Dia bila Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala kasih, kita minta, kita berdoa, barulah ditunaikan. Ni berapa bulan kita doa dah ni? Daripada bulan 3 sampai bulan 10 belum lagi dia makbulkan. Apa dia? Ni, wabak COVID-19. Ya. Saya ada terbaca dekat satu Instagram ni, ada satu kata-kata lah, Allah alam betul ke tidak, seperti mana yang disebut. Tapi dekat gambar tu dia letak gambar bekas mufti negara Mesir, Syekh Dr. Ali Jum'ah. Siapa tak kenal dia ni kan? Syekh Dr. Ali Jum'ah, bekas mufti Mesir yang dulu, tuan-tuan. Kadang orang ni dia ambil gambar ulama, kemudian kata-kata tu dia buat sendiri. Cuba dengar, dia lebih kurang macam ni. Dia kata apa? Mana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memakbulkan permintaan kita pada hari ini, sedangkan masih ramai lagi manusia di luar sana yang mencintai pasaraya, kedai-kedai, shopping kompleks, lebih mencintai perkara-perkara ini tadi daripada dia mencintai untuk menuju ke rumah Allah. Lebih kurang macam tu lah ayat dah, kan? Lebih kurang macam tu lah bunyi dah. Saya terfikir balik, ada betul juga kan? Ada betul kan? Kalau ditanya dekat orang ramai kan, kalaulah COVID ni habis, dah hilang, ataupun kalaulah kita dah jumpa vaksin dah, kalau ambil vaksin ni selamat kan, namanya boleh. Macam ubat lah, macam demam makan Panadol elok macam tu kan. Kalau dah jumpa vaksin ni, maknanya kita dah buat macam keadaan normal sebelum ni, boleh pergi mana-mana, sembahyang boleh rapat kan, apa benda nak buat suka hati kita. Apa benda mula-mula yang kau nak pergi? Selalunya dia kata, weh tak sabar nak pergi jalan-jalan. Betul? Tak betul. Malah tuan kaki masjid.
tuan suka pergi masjid. Yang dalam masjid ni memang takkan keluar jawapan macam tu, tuan. Tu yang kat rumah yang banyak taman-tamannya, 1000 pintu rumah yang datang berapa korek pun lah. Ya. Jawapan dia macam tu. Ya Allah, lama ya tak nak kapal terbang dah, dekat setahun. Tak sabar nak pergi Sabah, pergi Sarawak, nak pergi itu, pergi ni. Ada yang bagus, ya Allah rindu dekat Mekah. Tu bagus kan? Kan. Apa? Tak dengar. Atas. Tak tangkap. Kan? Maknanya di Makkah Al-Mukarramah tu kan, memang kita rindu. Tu bagus ya. Tapi ada betul yang kata-kata ni tadi. Ya? Macam mana Allah Ta'ala nak makbulkan doa yang kita panjatkan setiap hari. Berapa ramai minta tu kan, setiap kali solat. Kalau di Selangor tu tuan-tuan, setiap 5 waktu baca apa? Kunut nazilah. Setiap waktu punya minta tu kan, supaya diangkat wabak tadi. Mudah bagi Allah Ta'ala. Dia yang turunkan. Kalau dia nak hilangkan sekelip mata tuan-tuan, kan, kalau dia ambil, dia cabut, hilang lah, semua dah sihat. Tidak mustahil, sebab Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Memang semua tu dalam kekuasaan dia. Ya? Baik. Kadang-kadang ujian ni ada bagus ya kan. Mungkin segelintir manusia dia berubah disebabkan virus tadi. Tengok antara artis-artis di Malaysia ataupun antarabangsa, ada juga yang berubah disebabkan COVID ni tuan. Tengok berita sekarang, apa dah jadi kan. Kalau yang perempuan tu dia elok dengan bertudung, tutupnya bajunya tak ketat-ketat macam dulu, apa dia berubah. Mungkin itu antara hikmah dia. Aceh antarabangsa pun ada jugalah yang macam tu kan. Tinggalkan terus dunia glamour, dunia perfilman, dunia artis itu kan. Baik. Itu tujuannya disyariatkan solat, supaya mengekalkan agama yang ada dalam diri. Bukan sekadar kekal, tapi dia nak suburkan. Kita kalau boleh, orang Islam kita kat Malaysia ni nak suburkan agama dalam diri tu bukan tunggu pencen. Kalau boleh time muda lagi tuan-tuan. Time budak, daripada time remaja dia kita dah pasakkan, supaya bila dia dah pencen nanti taklah tercari-cari mana koleh pengajian Al-Quran, mana koleh pengajian tu, kan. Bila dia dah usia banyak nanti, dia hanya duduk atas tikar sejadah, berzikir, baca Al-Quran. Sebab waktu muda tu dia dah suburkan diri dia dengan perkara yang sepatutnya lah, kan. Ini sebagaimana yang dibagi tahu oleh para ulama yang terdahulu, khususnya salafus soleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian agama ni apa dia pula? Kan yang kata nak suburkan agama tu apa benda ni? Agama yang kita sebut, peganglah prinsip agama, kan? Hiduplah di mana orang yang beragama. Agama ni pula adalah keperluan yang paling penting. Agama ni benda yang paling penting. Dia bukan pilihan kita, dia wajib ada. Dia keperluan. Dia bukan kehendak. Terasa kita nak beragama, kita pilih. Tak, dia berkata dia memang wajib ada. Ya. Sebab dia benda yang paling penting untuk apa? Untuk menjamin kelangsungan hidup kita dekat dunia dan di akhirat. Ya. Contoh kalau kita tengok dalam diri seseorang manusia tu, kalau dia tu orang yang beragama tuan-tuan, lain gaya ya. Cara dia cakap lain, ya. Cara dia melihat, cara dia mendengar, ya, perlakuan dia, body language dia lain, kan. Beza kalau orang yang tak beragama.
Walaupun sekalipun dia tu Islam kan. Berapa ramai kita tengok hari ni yang Islam pada nama. Dekat IC tu dia bin binti. Nama dia pun memang nama Islam. Dia pun agama Islam. Tapi kalau tengok dia punya perwatakan dia tu tidak menggambarkan seperti yang kita sebut Islam is the way of life. Kan? Tak. Dia tak sama, tak tally tuan-tuan. Ya. Ini tujuan agama yang paling penting tadi untuk kita jadi baik ya di dunia lagi. Kerana kita nak kebaikan itu daripada dunia lagi. Ya, kalau tak beragama itulah jadi ambil dadah bawa kereta, lepas tu langgar kereta orang lain, terbalik, mati orang dilanggar tu. Dah tak pasal-pasal jadi yatim 3 orang budak, jadi balu seorang perempuan. Cek punya cek positif dadah kan. Minum arak kan, minum arak bawa kereta langgar orang. Polik tu yang mabuk ni tak mati pula, orang yang kena langgar tu mati selalu kan. Dah tak pasal-pasal, sekali lagi berapa orang anak yatim jadi kan. Tu dah ya. Kadang yang ambil benda-benda ni orang Islam kan, orang Islam ya. Islam, tapi dia ambil sebab apa? Sebab tu tadi agama tadi tidak subur dalam diri dia ya. Dan inilah maksud sabdaan Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin ya. Man aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Maksudnya solat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya, tengok sekali lagi perkataan yang digunakan dalam hadis ni, dia bukan Al-Quran je yang digunakan pakai perkataan mendirikan solat ni, malah dalam hadis seperti yang saya baca ni pun sama juga. Pilihan perkataan dia ialah mendirikan. Siapa yang mendirikannya, solat yang tadi, bermakna dia telah mendirikan agama. Dan sesiapa yang meninggalkannya, bermakna dia telah meruntuhkan agama. Riwayat Baihaqi. Betul lah ya? Disebabkan meninggalkan solat tu tadi telah meruntuhkan perkara yang paling penting tadi lah, agama tadi kan. Agama tadi dia dah meruntuhkan kan, seperti kisah-kisah yang saya bawakan, isu-isu semasa sekarang ya. Baik. Dia kalau orang yang beragama, dia ambil berat tentang utamanya orang yang berada sekeliling dia, yang paling lokek dengan dia. Dia beradik, saudara mara, jiran tetangga kan, jiran dia, kawan yang rapat dengan dia, dia ambil berat. Kau macam mana agak sejak Covid ni? Macam-macam kan, orang kena berhenti kerja beramai. Tempat saya tu baru semalam salah seorang pilot maksud jual kereta tuan-tuan, baru lagi tu tak sampai setahun, genap setahun ya. Dah pilot ni gaji besar, puluh-puluh ribu kan, jadi komitmen dia pun tinggi ya. Kalau 7-8 bulan tak terbang tuan-tuan, kan macam mana, tak ada income, macam mana kan, bila dah moratorium dah habis, macam mana nak bayar balik kan? Tu dah. Tu pun satu, banyak lagi kan, ramai lagi. Jadi kalau kita ni orang yang beragama, kita akan ambil berat. Begitu juga dengan pemimpin, dia akan risau dengan rakyat yang di bawah pimpinan dia, macam PM gitu kan. Istilah dia abah ya. Abah ambil borek dekat anak-anak kan. Tapi ada dengan jenis yang tak reti bahasa ni, orang tengah susah payah, Covid tengah naik, dia pergi sibuk dengan politik pun ada juga, tak habis-habis dengan perebutan kuasa dan sebagainya. Apa gila manusia ni kan.
Kita rasa macam gila, tapi itulah orang kata memang betul lah. Kalau ada gila dengan kuasa tu, tuan-tuan, dia tak fikir orang kelilingnya kau makan ke tidak, ya, ada masalah ke tidak. Yang penting dia nak ni pegang kuasa ni. Na'udzubillah min zalik. Tak kita dijauhkan daripada perangai macam ni, tuan-tuan, ya. Nampak macam tak ada agama, ya, tapi semayang, tapi Islam. Ada benda yang lebih penting sekarang ni. Maknanya kalau pemimpin tu, baik raja ke, baik menteri ke, siapa-siapa saja, dia kena bersama dengan rakyat. Rakyat senang, dia senang. Rakyat susah, dia susah. Bukan waktu rakyat susah dia pergi tayang, pergi tunjuk kemewahan, tak turun padang, tak tanya khabar makanan ada ke tidak, anak bayi susu ada ke tidak, kan. Itu dah. Jadi kalau pemimpin baru disebut sebagai leader, kan, pemimpin. Tapi kalau rakyat susah, dia senang lenang, dia tak turun padang, dia tak tanya apa hal yang berlaku, dia bukan pemimpin, dia hanya sebagai bos. Itu beza bos dengan leader tu. Bos ni diarah ya. Oi, buat tu, buat ni. Ya. Kalau pemimpin, kalau leader tadi, dia bersama-sama. Yang bawah ambil kerja, dia pun buat kerja. Yang bawah susah, dia pun susah. Yang bawah senang, dia pun senang, ya? Begitulah jangan dalam keluarga kita pun macam tu, ya. Jaga bermula daripada keluarga masing-masing, ya. Ambil berat. Ni zaman ujian ni, kan. Semua diuji sekarang. Masuklah bercakap ke depan ni, kan. Baik. Justru itu, setiap orang yang solat, kita yang semayang ni, mestilah jadikan apa? Mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar sebagai apa? Hasil yang perlu kita perolehi melalui apa? Melalui solat yang dilaksanakan. Tidak dapat tidak, kita mesti letakkan tanda aras tu. Kita yang semayang ni, kita mesti dapat tengok apa hasilnya. Yang kau pergi semayang 5 waktu ni, pagi, petang, siang, malam ni, apa hasil lebih, kan. Itulah hasil kita nak. Oh, dipegang jiwa kita ada kekuatan, dia tahan daripada kita buat perbuatan keji dan mungkar. Dan hasil ni hanya boleh kita perolehi bila mana solat didirikan dengan sempurna. Dia akan dapat hasil tu kalau seseorang tu dia dirikan solat dengan baik. Bukan hanya semata-mata menunaikan sebab ia telah diperintahkan. Ramai di kalangan manusia hari ini, dia hanya tunai. Tak apa-apa, dia hanya buat. Sebab apa dia buat? Apa ni? Sebab dia tak ada pilihan. Benda yang wajib, kan. Tak buatkan berdosa pula. Kata tak buatkan dosa pula, ya. Kalau buat malah betul rasa, kan. Jadi dia buat ikut sukati dia lah, ikut cara dia, ya. Namun kadang-kadang kita dapati orang ni, manusia tu dia solat tetapi hasil tu tak nampak. Ada tak hari? Ada, kan. Sampai orang pun jadi pelik. Macam mana dia ni nak kata tak haji, dah pergi haji 2-3 kali haji, umrah setiap tahun, semayang berjemaah 5 waktu dekat masjid, luar daripada masjid lain dia, ya. Luar daripada masjid, dia punya mulut dia tu maki hamun orang ikut suka hati dia, ya, kan. Ya, menyakitkan hati orang. Perbuatan dia tu membuatkan orang tak senang dengan dia. Apa punca dia ni? Itu dah. Ya? Sebab tu kadang-kadang kita dapati, kadang-kadang banyak sebenarnya kita dapat orang ni semayang tetapi hasil tu tak ada kat diri dia. Kenapa jiwa dia tu tak boleh menahan diri dia daripada cakap benda yang tak baik, contoh, kan. Buat perkara yang menyusahkan orang lain, contohnya.
tak nampak pada diri dia. Sebab apa? Kemungkaran ataupun dosa-dosa terus menerus dia buat dengan sengaja dan tahu ia adalah salah. Dia bukannya tak tahu. Kalau orang tanya, janganlah cakap tentu kan tak baik kan. Dia bukan tak tahu perkataan yang jahat itu tidak baik kan, tapi dia buat juga. Sebab dia tidak ada kekuatan dia. Oleh itu, tuan-tuan dan puan sekalian, solat yang kita buat setiap hari Saban hari ini, jom kita semak balik sama ada selama ini sembahyang yang kita buat itu dia dirikan solat ke ataupun hanya tunai, hanya buat. Baik. Cara mendirikan solat ini telah ditetapkan bagi tujuan untuk kita memastikan solat selama kita buat ini, ya, sampailah kita mati nanti, ya. Sampai kita membuatkan nafas akhir, untuk pastikan solat kita didirikan. Ingat lagi tak 4 syarat yang disebut dulu? Syarat kita menjadi orang dirikan solat, allazina yuqimuna solah kan. Iman yang benar tadi salah satunya. Yang keempat ialah orang yang mendirikan solat, ya. Nombor 1, solat di awal waktu, sembahyang dia di awal waktu. Dia memang tahulah waktu masuk pukul apa kan. Maghrib 7:01 betul. Isyak 8 boleh. Macam tu lah. Tapi kalau orang yang tidak mendirikan solat, dia hanya tunai, dia hanya buat, tanya pukul apa maghrib, ontah lah 7 suku agak ada mai agak-agak kan. Pukul apa isyak 8:30 rasa lah. Ya, main selesai. Tapi bila Ramadan dia ingat semua waktu. Terutama subuh dengan maghrib kan. Maghrib boleh dia ingat sebab nak buka puasa kan. Bila Ramadan dia ingat. So boleh bulan lain haram. Langsung tak tahu. Main agak-agak lah. Sampai dia tak tahu sekarang ni masuk awal lah. Kan? Ya. Okey. Syarat nombor 1 tu tadi. Solat di awal waktu. Syarat nombor 2, semua rukun dan syarat sah solat dia buat dengan sempurna. Tu kata tadi yang awal tadi kan, sesempurna yang boleh. Ataupun istilah yang boleh kita sebut, macam mana cara Nabi SAW buat kan, macam itulah kita lakukan hari ni. Ya? Sama, maknanya sama. Walaupun kita tak pernah jumpa, walaupun kita tak pernah tengok dengan biji mata kita, dan tak pernah dengar apa perkataan dibaca oleh Nabi SAW ni kan, tak pernah, ya. Baik. Tapi macam mana kita boleh tahu? Sebab tu kita beramal dengan hadis yang Nabi SAW sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah sebagaimana kau melihat aku solat. Melihat itu, ra'aitumu tu, ra'i itu kan, dia bukan sekadar, dia bukan hanya bermaksud tengok face to face live dengan Nabi SAW tu kan, dia juga membawa maksud mengetahui. Ya, solatlah sebagaimana engkau mengetahui macam mana aku solat. Macam mana kita nak tahu? Belajar kan, berguru, bertalaki, bertanya, berbincang, berkuliah macam ni kan, berseminar. Itulah antara cara untuk kita tahu. Bila kita dah tahu, lalu kita pun beramal, ya. Okey, itu syarat nombor 2. Nombor 1 solat awal tu. Nombor 2 sembahyang dia sama macam Nabi SAW. Nombor 3 sembahyang dia khusyuk, tak ingat benda dunia. Daripada sekocik-kocik benda sampai ke sebesar-besar perkara, dia tak ingatlah dunia tu. Dunia tu dia tinggal kejap kan, lupakan dulu, tinggalkan kat luar masjid. Dalam masjid fokus dia ni solat tadi. Dan nombor 4, ya, setiap perkataan yang dibaca dalam solat yang bermula dengan kan takbir tu kan, mula dengan takbir tu dan disertai dengan salam, bermula sampai habis perkataan yang dibaca itu dia merenung maksud dia.
hasil dia dapatlah khusyuk dia. Ada 4 ciri ni barulah dia disebut sebagai orang yang mendirikan solat. Isyak pun dah masuk. Kita bagi laluan kepada Tuan Bilal untuk azan isyak dulu. Itu kita sambung sikit lagi insya-Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dirahmati Allah sekalian, perlu kita faham bahawa solat yang kita lakukan ini dia ibadah yang khusus, yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Bersama-sama dengannya itu ada panduan dan cara pelaksanaan. Sebab tu sembahyang ni ataupun solat ni dia bukan bersifat ijmali. Maksudnya dia bukan umum. Umum ni maksudnya Allah Ta'ala wajibkan kita sembahyang, kemudian
cara untuk laksanakan itu Allah Ta'ala sorah dekat kita. Kita yang tentukan, kita yang tetapkan, ikut suka kita, ikut naluri kita, ikut fikiran kita sendiri tanpa berpandu wahyu. Dia bukan macam tu. Jadi sembahyang ni dia bukan umum, ya. Dia bukan bersifat ijmali. Tapi ramai yang buat macam tu kan. Ramai yang mandai-mandai kan. Hari masjid ambil kursi, duduk ujung tu kan, dia pun terus duduk. Bila imam mula solat, dia pun salli fardal isya'i arba raka'atin ma'muman ta'ala Allahu Akbar. Tutup habis semayang, selambur dia jalan, berdiri jalan pergi kat kereta. Dia tanya, tadi saya nampak Haji semayang tadi duduk, boleh tahu tak apa sebab? Memanglah saya semayang duduk. Umur dah 70 ni, lutut ni tak boleh nak makan bengkok lagi dah. Kan, nak rukuk sakit, nak duduk atau duduk sujud lagilah terasa kan. Sebab tu saya semayang duduk. Reason dia sebab sakit lutut. Kau ramai bila dah umur dah meningkat banyak sakit lutut kan. Reason itu. Macam Haji rasa macam tu ke cara dia kalau kita sakit lutut semayang duduk? Jawapan dia, saya rasa macam tu kan. Saya rasa kan. Daripada siapa yang ngajar ni? Haji pernah tanya rujuk mana-mana ustaz ke, mufti ke? Tak ada lah. Tapi yang setahu saya macam tu. Belajar mana? Tak ada saya belajar mana, tapi yang saya rasa macam tu. Ibadat ni kita jangan main rasa-rasa tuan-tuan. Kata orang kita ikut rasa binasa kan. Sebab ibadah ni dia kena confirm. Ini kitab dah. Imam Syafi'i sebut ni, Imam Nawawi, Imam Ghazali, Syekh Subki, Syekh Ramli. Confirm benda. Tapi kalau tak tahu tu siapa yang mengajar ni? Tu Ustaz sekian kan, Ustaz Al-Yasa Burhan gitu kan. Contoh ya. Kitab apa dia pakai? Sekian kitab kan. Ada sandaran tu kan. Ada sandaran. Baik. Jadi solat tu dia bukan macam tu, dia bukan umum. Sebaliknya pensyariatan solat itu dia bentuk dia tafsili ataupun very detail, terperinci, sangat terperinci tuan-tuan ya. Sekalipun ayat Al-Quran yang turun tu umum, Al-Quran yang Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, ayat dia memang umum kan. Tapi siapa yang telah mendetailkan, siapa yang telah perincikan, perhalusi sembahyang ni, siapa yang tunjuk? Tak lain dan tak bukan amali dia tu yang sangat terperinci ni telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditunjuk detail daripada A sampai Z, daripada mula sampai habis ya. Lopeh daripada itu Nabi SAW bila dia dah tunjuk, dekat siapa dia tunjuk? Dekat sahabat lah. Sahabat tengok hari demi minggu, demi bulan, demi tahun. Bukan sekadar melihat, malah mereka mendengar apa bondo bacaan, surah apa, zikir apa, kan. Bukan sekadar tu, malah siap bertanya lagi. Itu dah. Itu lebih sahabat kan, yang kita tak rasa. Nabi macam mana? Dah kita ni ujung-ujung kan. Tapi itulah mujur ada sanad dalam agama kita ni. Itu yang bezakan kita ni dengan agama lain kan. Maknanya apa yang dapat daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW itu disebabkan ada sanad ni tadi ya. Macam mana datang ni, macam itulah sebiji sampai kat kita. Tak ada tokok tambah. Contoh Al-Quran ni, kalau ada orang nak tambah je, memang dapat detect tuan-tuan. Itulah ada KDN contohnya.
KDN ni lah yang tapis kalau di Malaysia. Negara lain pun macam tu jugalah, ada dia punya lajnah yang menyemak Al-Quran yang dia bawa masuk, yang daripada dalam negara, luar negara. Bukan kerja mudah tu, besar tanggungjawab tu kan. Setiap negeri ada wakil, ya, termasuk negeri kita lah, ya. Baik, jadi untunglah para sahabat, bila dia dah tengok, bila dah dengar, bila dah tanya, dah ada jawapan, dia hajar pula dekat generasi seterusnya yang nama tabi'in. Tabi'in pula dia sampaikan lagi kepada tabi'in. Akhirnya tibalah dekat kita. Dah ada benda tu, memang dah ada, ya. Kunci kita nak tahu ataupun tidak, kita nak belajar ataupun tidak, ya. Sedangkan Nabi suruh ni, Nabi suruh ikut amali yang telah dipertontonkan baginda kepada kita. Tu yang sabdaan baginda yang disebut awal tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah sebagaimana engkau tahu aku semayang. Dia tak khabar macam ni. Tak ada hadis yang sebut semayanglah macam mana cara kau nak semayang, pokok dia kau lah. Tak ada khabar macam tu hadis kan. Lebih kalau ada sanad. Kalau tak ada sanad, tuan-tuan, saya pun boleh datangkan hadis kata semayanglah seperti mana ikut kamu rasa kamu nak semayang. Saya boleh datangkan kata-kata, saya boleh create satu ayat yang sendiri. Saya kata semayanglah sebagaimana, ya, semayanglah ikut macam mana cara suka kamu nak semayang. Saya pula quote hadis Nabi. Tu kalau tak ada sanad dalam Islam. Tapi disebabkan ada sanad, lalu untuk mana dia dapat perkataan ni, tak pernah ada dengar daripada guru hadis ni kan. Itu lebih kan, ya. Jadi kita tak boleh nak memandai-mandai. Akan dapat dihidu, akan dapat digesan, ya. Baik, jadi amali solat baginda Nabi SAW yang dipandu dengan wahyu pun, Nabi pun tak memandai-mandai. Siapa yang memandu dia ni? Guideline tu siapa? Daripada wahyu, daripada Allah SWT. Dan ianya merangkumi semua perbuatan-perbuatan di dalam solat, ya, perbuatan, kemudian bacaan-bacaan di dalam solat, dan cara menjaga khusyuk di dalam solat. Tiga ni. Semayang tu dia melibatkan pergerakan, perbuatan, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk dan sujud, baring. Baring ada ke? Ada lah bagi orang yang sakit. Kalau yang sihat ya tuan-tuan ni, janganlah malas kan, berdiri lah kan. Jadi tu semua maknanya, tengok mana dia perbuatan, bacaan dan khusyuk. Daripada situ ada yang dah tak betul lah, maksud dia ada yang buat apa, perbuatan betul dah, tapi bacaan tu tukar jadi bisikan pula. Semayang itu perbuatan, bisikan dan khusyuk. Mana ada bisikan? Bisikan tu saya masukkan, ada orang dia semayang kan, Allahu Akbar, mulut dia sonyap ya tuan-tuan, apa butir pun tak dengar, bergorak secoet pun tak gorak. Dia tanya, kau baca apa dia semayang tadi? Dia tak dengar pun. Dia tunjuk macam mana. Orang tanya, usah malih jawab tu kan, borek yang mulut domeh apa kan. Dia tunjuknya, maknanya dia baca dalam hati. Mana ada semayang itu lintasan ataupun bisikan hati. Hatta kalau dalam kitab Muni Al-Muhtaj karangan Syekh Khatib Syarbini itu, orang yang bisu sekalipun bila nak melafazkan Allahu Akbar tu, dia bisu, dia tak boleh sebut Allahu Akbar. Tapi apa konon dia buat tuan-tuan? Wajib untuk dia menggerakkan kedua bibir dia. Tu bisu. Kita ni cakap tak henti-henti, tak henti nak berhenti. Itu yang 8 songah pun tak habis kan. Tu tahu bisu. Bisu pun kena gerakkan mulut dia. Waktu baca Fatihah pun kena gerak mulut dia, walaupun tak dengar bunyi dia kan, sebab bisu. Kita yang sihat ni boleh bercakap, kono mana kono cakap, apa kata director Mat Nisu, cakap kan. Maknanya baca
bukan kau berbisik dalam hati tu, kan? Bacok, ya. Baik. Jadi amali solat baginda SAW inilah yang menjadi piawai standard bagi apa? Bagi pelaksanaan solat umat Islam sampailah akhir zaman, sampai kiamat nanti, ya. Cukup sekadar itu dahulu untuk malam ini sebagai mukadimah untuk kita lepas ni kita jadi orang yang beragama dan kita ada kekuatan jiwa, lalu dapatlah menahan diri kita daripada melakukan fahsyak dan mungkar tadi. Mudah-mudahan insya-Allah. Sama-sama kita tutup dengan menadah tangan untuk mengaminkan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ampunkan kesalahan kami, sama ada kesalahan yang kecil ataupun besar, kesalahan yang sengajakan ataupun tidak. Ampunkan dosa kedua ibu dan bapa kami, orang-orang yang beriman dan juga para solehin di kalangan hamba-Mu, ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami orang yang mendirikan solat, bukan hanya menunaikan solat. Berilah kekuatan kepada kami untuk berterusan menuntut ilmu di dunia ini selagi kami masih ada hayat, dan berilah kekuatan kepada kami untuk beramal dengan ilmu yang telah kami pelajari. Engkau pertemukanlah kami dengan orang-orang yang soleh dan solehah di sekeliling kami. Temukanlah kami dengan sahabat-sahabat yang baik-baik. Engkau bertemu kami dengan guru yang boleh memandu kami menuju ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau sihatkanlah tubuh badan kami. Hindarkanlah kami daripada wabak COVID-19 yang Engkau turunkan ke seluruh dunia sekarang ini, ya Allah. Engkau Tuhan yang menurunkan wabak tersebut. Engkau juga Tuhan yang maha berkuasa untuk mengangkatnya, menghilangkannya daripada muka bumi-Mu, ya Allah. Hanya kepada-Mu kami memohon, kami berharap. Bantulah kami, tolonglah kami, tunaikanlah hajat kami, makbulkanlah permintaan kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau luaskanlah rezeki kami dengan rezeki yang halal dan yang Engkau berkati. Mudahkanlah urusan kehidupan kami, jadikanlah diri kami dan zuriat keturunan kami orang-orang yang soleh dan solehah. Berkumpulnya kami di rumah-Mu yang mulia pada malam ini, ya, hanya kerana-Mu, ya Allah, maka Engkau jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas. Maka pada suatu masa nanti kumpulkanlah kami kembali di dalam syurga-Mu yang tertinggi nanti, insya-Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.